Okey, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak 5G? Teacher harap hari ini kamu semua sihat. Okey, hari ini kita nak sambung pelajaran sains kita. Okey? Okey, minggu lepas kita dah belajar tajuk kemandirian spesies ataupun pencarian biji benih. Okey, minggu ni kita masuk kepada tajuk baru iaitu elektrik. Okey? So, teacher nak kamu tengok apa yang teacher buat ni. Okey? Perhatikan apa yang teacher pegang. Okey, apa yang teacher lakukan sebentar tadi? Okey, kalau semua boleh nampak, teacher menghidupkan lampu suluh ataupun lampu picit. Okey, dalam lampu suluh atau lampu picit tu kita memerlukan tenaga untuk mengeluarkan cahaya dia. Okey, so hari ini kita nak belajar dari mana sumber tenaga elektrik. Okey, dari mana sumber tenaga elektrik? Dan apa yang ada di dalam lampu suluh tadi yang boleh menyebabkan dia menyala. Okey, so dalam rumah kita pun kalau kamu tengok banyak kita menggunakan elektrik. Kalau dalam video teacher ni awak boleh nampak ada cahaya kan. Jadi itu juga menggunakan elektrik. So hari ini teacher nak kita bincangkan sumber tenaga elektrik. Okey, siapa yang dah buka dan dah semak sendiri atau dah buat ulang kaji sendiri, pelajaran sendiri, pembelajaran kendiri, dia dah tengok tajuk sumber tenaga elektrik. Okey, kalau kamu dah belajar, kamu dah luangkan masa lapang untuk membaca dahulu, itu lebih baik dan sangat baik ya. Okey, murid-murid 5G. Okey, hari ini kita nak ketahui ada 6 sumber tenaga elektrik ya, yang menggerakkan sesuatu objek. Okey, yang pertama ialah stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ni kita tahu dia boleh menghasilkan atau menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Biasanya kalau awak tengok buku teks muka surat 116, okey, jana kuasa ni akan menghasilkan tenaga elektrik yang besar yang disalurkan ke rumah-rumah untuk satu negeri, satu Malaysia. Itu menggunakan stesen jana kuasa. Contohnya jana kuasa, stesen jana kuasa Manjung. Kat Manjung sana ada dan banyaklah ada di Malaysia ni. Itu yang pertama iaitu sumber tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa. Okay, yang kedua, sel suria. Siapa tahu sel suria? Sel suria ialah sumber ataupun cahaya matahari ya, dibekalkan oleh cahaya matahari, tenaga daripada semula jadi. Tak ada siapa manusia yang boleh tandingi cahaya matahari ataupun tenaga yang dihasilkan oleh Allah ya. Okay, itu sumber sel suria. Okey, sel suria ni digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik lah, seperti satelit dan juga kalkulator. Sumber yang kedua ialah sel suria. Okey, yang ketiga ialah sel kering. Sel kering. Okey, sel kering ni menyimpan tenaga kimia dan boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menghasilkan cahaya. Okey, ataupun menghasilkan elektrik untuk menggerakkan sesuatu. Yang teacher buat tadi adalah cahaya lampu ni kan, lampu picit ni. Dalam lampu ni ada sel kering. Jadi sel kering boleh menghidupkan cahaya yang menghasilkan elektrik. Okey, sumber yang ketiga ialah sel kering. So kita pergi sumber keempat. Sumber keempat ialah dinamo. Bukan dinamo basuh baju ya. Bukan dinamo basuh baju. Jadi dinamo ialah yang terdapat, kalau awak tengok ni, budak lelaki selalu tengok kalau ada pada tayar basikal kita. Dekat tayar tu dia akan letakkan ataupun dia akan kepilkan sekali dinamo untuk menghasilkan cahaya lampu pada basikal. Yang ada lah. Kalau yang biasa, yang tak letak, dia tak ada. Okey, macam mana dinamo ini boleh menghasilkan elektrik pada cahaya lampu basikal awak yang digunakan pada waktu malam. Ya, tenaga kinetik bila awak kayuh dia akan berubah kepada tenaga elektrik dan akhirnya cahaya ataupun mentol lampu basikal awak akan mengeluarkan cahaya. Itulah fungsi dinamo pada basikal. Okey, yang keberapa pula?
Yang kelima. Okey, yang kelima ialah accumulator. Accumulator ialah bahan kimia, tenaga kimia yang akhirnya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Accumulator ni ada dekat mana? Dia ada pada semua kenderaan ya, ataupun kenderaan bermotor untuk digerakkan. So, accumulator. Selalu orang cakap apa? Kalau mudah faham, orang tak cakap accumulator, betul tak? Orang akan cakap air bateri. Dalam kereta dah habis air bateri. Bateri dah weak. Itu adalah accumulator. Okey, jelas murid-murid 5G? Okey, so yang terakhir sekali sumber tenaga elektrik yang awak kena tahu ialah penjana. Penjana kalau buka buku teks tu muka surat 117, dia ada tulis penjana. Yang last sekali sumber tenaga elektrik yang terakhir iaitu penjana. Penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Apa dia penjana ni? Kalau awak pergi pasar malam, dululah, sekarang MCO tak adalah pasar malam kan. Kalau pergi pasar malam, kita selalu tengok orang jual tu, peniaga tu, terang dia punya gerai atau kedai dia. Sebab apa? Sebab dia ada gunakan penjana untuk menghasilkan cahaya. Mentol lampu dia menyala lah. So, penjana ni jarang orang faham. Kalau biasa orang sebut generator. Sebut generator, semua orang tahu. Oh, generator. Itulah penjana untuk menghasilkan elektrik. Okey? Jelas anak-anak 5G? So, hari ni simple sahaja apa yang PDP ataupun PDPR yang teacher nak sampaikan, ataupun apa yang awak perlu dapat hari ini. Senang sahaja, kita simple-simple, mudah-mudah je ya. Okey, so standard kandungannya ataupun apa yang awak perlu dapat, kemahiran ataupun isi kandungan yang awak perlu dapat ialah sumber tenaga elektrik ataupun 6 sumber tenaga elektrik. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Nanti kita akan sambung semula di hari dan masa yang lain. Stay safe everyone. Bye.